Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sebuah tajuk di bawah bidang fiqh, iaitu konsep fardu ain dan fardu kifayah. Pelajar-pelajar sekalian, apa dia fardu ain? Fardu ain iaitu tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas setiap orang Islam yang mukallaf dan berdosa ke atas individu jika tidak dilakukan. Maknanya di sini, pelajar-pelajar, setiap individu Muslim wajib menunaikan semua yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala secara individu, seperti solat fardu 5 waktu, menutup aurat, berpuasa di bulan Ramadan. Andai kata individu Muslim ini tadi tidak melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah, maka ianya akan menanggung dosa. Okey. Seterusnya kita lihat fardu kifayah. Fardu kifayah pula iaitu tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap masyarakat Islam secara kolektif dan gugur kewajipan ke atas yang lain jika sebahagian melaksanakannya. Maksudnya di sini, andai kata dalam satu masyarakat tadi ada sebilangan umat Islam telah melaksanakan kefarduan itu tadi, maka masyarakat yang lain tidak akan menanggung dosa. Contohnya pengurusan jenazah, solat berjemaah, menjadi guru, menjadi doktor dan sebagainya. Inilah yang dikatakan fardu kifayah. Pelajar-pelajar sekalian, pengamalan fardu ain dan fardu kifayah ini tadi sudah tentunya memberi kesan yang baik ke dalam diri kita sendiri. Contohnya, ianya boleh membentuk kita menjadi Muslim yang sejati. Maksudnya sini, Muslim yang telah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maknanya terbentuklah orang mukmin yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Okey, selain pada itu, pengamalan fardu ain dan fardu kifayah ini dah tentunya juga mendidik kita untuk menanam nilai-nilai yang murni dalam diri kita. Maknanya di sini mengamalkan sifat yang terpuji dan menjauhkan sifat yang keji. Dengan kata lain, membudayakan amalan yang mulia. Selain pada itu, fardu ain dan fardu kifayah ini juga boleh membentuk keseimbangan rohani, jasmani, emosi dan intelektual. Kerana fardu ain dan fardu kifayah ini bukan sekadar untuk akhirat sahaja, tetapi juga untuk kehidupan kita di dunia ini. Okey, selain daripada itu, kita akan menjadi individu yang lebih kreatif dan inovatif sebab kita nak melangsungkan kelangsungan hidup kita di dunia ini. Dan ingat pelajar-pelajar, kehidupan di dunia ini adalah jambatan kepada akhirat. Pelajar-pelajar sekalian, pengamalan, penghayatan fardu ain dan fardu kifayah bukan saja memberi kesan kepada individu, tetapi juga turut memberi kesan yang baik kepada masyarakat. Penghayatan fardu ain dan fardu kifayah dah tentunya akan melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab antara satu sama lain. Ini kita boleh lihat apabila berlaku jenayah dalam sesebuah perkampungan ataupun dalam sesebuah taman, maka masyarakat kejiranan tersebut akan selalunya akan bermusyarat dan akhirnya akan terbentuknya AJK keselamatan. Nah, bahkan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah ini juga akan melahirkan masyarakat yang lebih berdisiplin dan patuh kepada undang-undang. Kerana adanya fardu kifayah yang menuntut untuk sebahagian daripada rakyat untuk menjaga undang-undang negara seperti polis,
dah tentunya masyarakat lebih berdisiplin dan patuh pada undang-undang. Bahkan dengan adanya penghayatan fardu ain, fardu kifayah ini juga tadi akan melahirkan masyarakat yang saling bantu-membantu antara satu sama lain dan memenuhi keperluan hidup masing-masing. Pelajar-pelajar sekalian, selain penghayatan fardu ain, fardu kifayah ini memberi kesan kepada masyarakat, ianya juga memberi kesan kepada negara. Negara akan lebih aman dan bebas daripada jenayah kerana adanya setengah-setengah pihak yang bekerja seperti yang menjaga keamanan negara, yang menjaga peraturan negara dan sebagainya. Dah tentulah ini boleh mengurangkan kita daripada jenayah berlaku berleluasa. Di samping itu, pentadbiran akan lebih berjalan dengan lebih lancar, telus, dan ekonomi lebih pesat membangun, serta pembangunan yang telah dirancang oleh pihak kerajaan akan lebih bergerak dengan lancar dan bersepadu. Pelajar-pelajar, fardu ain dan fardu kifayah saling berhubung kait antara satu sama lain. Contohnya solat. Solat, untuk menunaikan solat kita perlulah menutup aurat. Kerana menutup aurat ini salah satu syarat sah menunaikan solat. Tanpa menutup aurat, solat kita tidak akan sah. Jadi, untuk menutup aurat, kita perlu ada pakaian untuk menutup aurat kita. Pakaian tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tapi kita perlu tukang jahit untuk menjahit pakaian. Tengok. Tukang jahit ni, kerja menjahit ini adalah tuntutan kifayah. Sementara solat pula adalah tuntutan fardu ain. Kan? Saling berkait antara satu sama lain. Jadi sampai di sini sajalah pelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Jadi untuk menguji sejauh mana kefahaman pelajar-pelajar terhadap pelajaran ini, pelajar-pelajar bolehlah menekan link aktiviti pada description yang terdapat dalam video ini. Akhir sekali, jangan lupa like dan subscribe channel Noria Backpacker. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum.